A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, sebagai kuliah yang ringkas malam ni, saya akan sampaikan tajuk penyelewengan ahli kitab terhadap kisah-kisah Nabi berdasarkan sumber mereka dan juga perbandingan dengan Al-Quranul Karim dan juga dengan sunnah Nabi SAW. Satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita adalah mengetahui tentang sirah para Nabi, tentang kisah-kisah para Nabi. Alhamdulillah, tempat kita ni banyak mengajar sirah Nabi. Lepas habis kitab sirah ni, buka kitab sirah lain pula. Lepas habis Ar-Rahiqul Maktum, buka kitab yang lain pula. Tapi berkenaan sirah, sejarah atau kisah-kisah para Nabi, tidak begitu ramai yang mengajar, dan tidak begitu banyak tempat yang mempelajari tentang kisah-kisah para Nabi. Sedangkan kisah para Nabi ini sangat-sangat penting untuk kita tahu. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Quranul Karim suruh Nabi cerita kepada para sahabat tentang kisah-kisah para Nabi. Allah Ta'ala bawakan dalam Al-Quran berbagai kisah-kisah para Nabi untuk kita ambil iktibar, untuk kita tahu. Macam mana kita nak tahu kalau kita tidak mendalami kisah-kisah para Nabi? Kita belajar tafsir, itu suku. Belajar secara khusus kisah-kisah Nabi, satu perkara suku. Kerana banyak kali bila kita belajar tafsir, kadang-kadang ahli-ahli tafsir dia banyak nukilkan kisah-kisah para Nabi yang tidak mari daripada sumber yang sahih, yang mari daripada sumber yang tidak kuat, yang mari daripada sumber kita sebut sebagai Israiliyat. Cuma malam ni kita tidak nak bahas berkenaan Israiliyat secara terperinci. Kita juga nak sentuh beberapa perkara yang dimasukkan oleh ahli-ahli kitab dalam kitab mereka. Senang kira kita sebut sebagai Bible lah. Dalam Bible mereka atau dalam kitab kalau Yahudi dan Talmud, mereka sebut apa mereka sebutkan tentang para Nabi. Bila kita tahu apa yang mereka sebutkan tentang para Nabi, begitu dahsyat istilah-istilah yang mereka gunakan terhadap para Nabi, begitu dahsyat tambahan-tambahan yang mereka letakkan kepada para Nabi. Kadang-kadang bila kita baca, kita rasa penting kita belajar sirah Nabi, kisah-kisah para Nabi. Dan kisah ni adalah kisah yang sahih. Antara buku yang saya syorkan kita baca, dan setengah dia ada terjemah dia. Antaranya buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Salim bin Aid Al-Hilali. Asal dari kitab tu adalah kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir. Cuma Al-Imam Ibn Kathir ni dalam Qasasul Anbiya, dia tidak begitu menyari cerita. Kadang-kadang riwayat-riwayat tidak sahih pun dia masukkan. Lalu Syekh Dr. Sa'id bin Al-Hilali dia buat tashih. Dia pilih riwayat-riwayat yang sahih melalui kitab Ibn Kathir tadi dengan nama dia Sahih Qasasul Anbiya. Kitab ni seingat saya ada terjemahan 3 jilid terjemahan kitab tu. Kitab Dr. Salim Aid Al-Hilali tadi. Dan juga kitab yang ditulis oleh Qasasul Qur'ani yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi. Ni sangat-sangat baik. Ada beberapa jilid yang beliau tulis. Dan dalam kajian beliau, dalam tulisan beliau bukan setakat membawakan kisah-kisah yang sahih. Beliau membantah kisah-kisah yang tidak sepatutnya disebutkan oleh golongan-golongan anti-Islam atau golongan-golongan ahli kitab terhadap para Nabi.
boleh membahaskan di sudut bahasa dengan sangat baik, sangat molek untuk dibaca bagi orang yang nak mengajar. Kalau ada terjemahan bolehlah kita baca. Kalau orang yang nak mengajar sangat-sangat baik, dia rujuk kitab tersebut. Dan beberapa lagi kitab-kitab yang lain yang telah disusun oleh para ulama untuk memastikan sumber kisah-kisah para nabi yang kita perolehi adalah daripada sumber-sumber yang diiktibar, sumber yang muktabar dan juga sumber yang sahih melalui Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyelewengan yang dibuat oleh ahli kitab terhadap kisah-kisah Nabi kita boleh bagikan kepada dua sudut. Yang pertama, penyelewengan yang mereka buat dengan cara mereka tak sebut kisah Nabi dalam kitab mereka, dalam Bible ke, dalam Talmud ke, mereka tak sebut kisah Nabi tu. Mereka tak sebut sesuatu kisah tu dalam kitab mereka, sedangkan kisah tu sangat-sangat penting untuk disebut. Dan Nabi mereka juga telah sebutkan kisah tersebut kepada mereka. Nabi Musa sebut kepada mereka kisah tu, tapi kenapa mereka tak sebut dalam Bible mereka? Ada sebab mereka tak sebut. Dan sudut mereka membuat, sama ada asal dia ada atau tidak, atau mereka tidak meng-highlightkan benda tu dalam kitab mereka, sedangkan sangat-sangat penting. Dan benda ni di-highlightkan oleh Al-Quranul Karim. Satu lagi bentuk, dia bawa benda-benda yang ada dalam Quran sebut, tapi dia bawa dalam bentuk yang mengagu. Cerita tu Nabi tu ada dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, tapi melalui riwayat yang dibawa oleh ahli kitab ni, dia bawa dengan riwayat yang cukup mengagu, yang kadang-kadang bila kita baca, kita mengiling kepala. Macam mana mereka boleh terima riwayat seperti itu? Cuma malam ni kita tak tengok semua. Kita hanya nak tengok beberapa contoh saja penyelewengan yang dibuat oleh ahli kitab terhadap kisah-kisah Nabi, supaya kita tahu penting kita belajar kisah-kisah Nabi. Kenapa penting? Sebab Allah Ta'ala suruh Nabi ceritakan kepada para sahabat, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah dua orang anak Adam. Dan banyak lagi tempat Allah Ta'ala suruh Nabi cerita kepada para sahabat. Kenapa? Dan penting juga kita mengambil kisah para Nabi ini daripada sumber yang sahih, sama ada daripada Al-Quranul Karim atau daripada hadis-hadis yang sahih. Ada beberapa sebab. Yang pertama, penting kita ambil daripada sumber yang sahih sebab kisah para Nabi ni dia memberikan ajaran agama kepada kita. Kalau salah sikit kita ambil daripada sumber-sumber yang tidak diketahui, kadang-kadang dia boleh membawa unsur-unsur khurafat dalam cerita tadi. Kadang-kadang dia boleh membawa unsur-unsur syirik dalam cerita tadi, kalau kita tidak mementingkan sumber daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Quran bila dia mari cerita para Nabi, mesti akan ada dia nak mengarahkan kepada tauhid. Mesti dia nak ada mengarahkan kepada nak menjauhi perkara-perkara khurafat. Tiba-tiba bila kita baca kisah Nabi, ada perkara syirik situ, ada perkara khurafat situ. Sebab tu penting kita merujuk kepada sumber yang sahih. Yang kedua, kadang-kadang bila kita tidak kita tidak menitik beratkan sumber-sumber yang sahih, boleh jadi kita telah melakukan penghinaan terhadap seseorang Nabi. Banyak kisah-kisah yang kita nampak seorang baik kisah tu. Kalau kita tengok, kalau kita baca seorang baik cerita tu, sedap kalau kita baca, tapi ada unsur-unsur penghinaan terhadap para Nabi, ada unsur-unsur tidak baik yang disandarkan kepada Nabi terhadap cerita-cerita tersebut. Itu secara ringkas. Kalau nak tahu berkaitan kelebihan kita mempelajari kisah-kisah Nabi bersumber daripada sumber sahih, boleh rujuk kitab-kitab yang telah sebutkan tadi. Ada satu buku bagus juga yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalili, seorang ulama Mesir. Saya tak pasti ada terjemah ke tidak dalam bahasa Melayu. Tajuk dia Safr At-Takwin, Book of Genesis kalau bahasa Inggeris. Kalau Bible tu bahagian paling pertama sekali, buku paling bab paling pertama sekali, kitab paling pertama sekali, Genesis. Syekh Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalili, dia buat kajian terhadap bahagian yang pertama pada Bible tadi. Dia buat kajian dan dia rok balik
mana kesilapan-kesilapan yang diceritakan dalam kitab tersebut berkenaan para Nabi. Cuma dia mula dengan Nabi Ibrahim sampailah kepada beberapa orang Nabi selepas tu. Ada usaha para ulama untuk mengkaji riwayat-riwayat dalam kitab-kitab yang dipegang oleh ahli kitab, supaya kita dapat tahu bila kita jumpa kitab sumber tersebut, cerita tersebut, maka kita tahu di mana sumber yang mereka ambil. Yang pertama, gapo dia penyelewengan mereka, antara penyelewengan yang dibuat oleh ahli kitab terhadap kisah Nabi Adam AS. Kalau nak sebut riwayat Israiliyat berkenaan Nabi Adam banyak pelajar. Cuma kita nak ayat berapa penyelewengan je. Yang pertama, penyelewengan yang paling besar sekali yang disebut terhadap kisah Nabi Adam AS, dia tak cerita kenapa Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS. Sedangkan Quran lagi, pertama sekali Quran nak cerita tentang para Nabi, tentang manusia, Allah Ta'ala tak cerita, tak sebut nama para Nabi semua tu. Surah Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah Allah Ta'ala tak sebut spesifik nama para Nabi, nama manusia. Manusia pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nama adalah Nabi Adam AS. Allah Ta'ala perjelaskan dulu kenapa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS. Ada tanggungjawab dia sebagai khalifah untuk memakmurkan dunia. Kalau kita buka Bible, tak ada disebutkan. Seolah-olah Adam ni diciptakan gitu je, tak ada tujuan Adam diciptakan. Kenapa Allah Ta'ala buat dia? Kenapa diturunkan ke dunia selepas tu? Sebab tu dia marah kepada Adam. Marah kena dia pada Adam. Sebab Adam kita ke dunia, Nabi Isa mari kena kena salib untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dibuat oleh Adam. Marah kena pada Adam. Sebab mereka tidak diajar. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS? Tujuan apa manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup di muka dunia ni? Sebagai khalifah kepada, untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara kedua, kita baca Bible ni, book dalam Bible 5 bab pertama, 5 kitab pertama dianggap oleh majoriti golongan Yahudi, tidak semua, ada yang tidak setuju, dianggap oleh majoriti golongan Yahudi sebagai Taurat. Kita tak percayalah, tahu wallah alam betul ke tidak. Ni mereka anggap sebagai Taurat. Dan 5 bab pertama ni dia banyak sangat cerita tentang para Nabi. Kitab yang pertama, kitab Genesis, kitab tentang kejadian. Dia menceritakan tentang bagaimana kejadian langit, bagaimana kejadian bumi. Saya tak perinci lah bagaimana tu. Dan juga dia cerita tentang Nabi Adam AS. Spesifik dia cerita tentang Nabi Adam AS, dengan ular masuk ke dalam syurga. Ular goda Siti Hawa supaya makan buah tadi tu. Banyak-banyak dia cerita. Dia tak ada sebut pun setan. Tak ada sebut pun kenapa Nabi Adam AS diturunkan ke dunia. Siapa yang menggoda dia? Semua sebut situ ular. Ular yang masuk ke dalam syurga. Masuk tu ular ada kaki lagi. Ular goda Siti Hawa supaya makan. Lepas tu Siti Hawa goda Adam. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ke dunia. Tak ada sebut pun setan situ. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia mari dia cerita tentang Nabi Adam AS, semua Allah Ta'ala akan ulang. Bila cerita je Nabi Adam, dia akan ulang selalu bab berkenaan Adam dengan setan, bab berkenaan pertemuan manusia dengan setan, supaya manusia ingat semua kita dengan setan sampai bermula daripada Nabi Adam AS sampai kiamat kita bermusuh dengan setan. Sebagai musuh kita yang nyata, aduwwun mubin, dia peringatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam Bible tidak sebut pun perkataan setan. Tak ayat pun kenapa, siapa yang menggoda dia. Ayat ular yang goda Siti Hawa. Salah ular pula. Setan dia tak salah. Dia tak salah, dia tak kesalahan pada setan. Kepada Adam dia boleh pula tak kesalahan. Dia boleh pula kata macam-macam kepada Adam. Tapi setan begitu dia jaga. Kalau kita katalah jaga nama baik setan, tak saya sebut, tak saya nampak keburukan situ. Itu antara bentuk penyelewengan yang mereka buat. Sepatutnya kalau betul tu mari daripada dia dakwa mari daripada
Nabi Musa AS, mesti Nabi Musa akan sebut. Kalau ada Nabi Musa sebut kepada mereka tentang cerita Nabi Adam AS, mereka akan sebut, Nabi Musa akan sebut kepada mereka pertarungan antara Nabi Adam AS dengan syaitan. Nabi Musa memperingatkan mereka tentang syaitan. Tapi bila kita baca bab Nabi Adam, mereka tak sebut pun tentang syaitan yang menjadi musuh kepada Nabi Adam AS. Apa lagi bab berkenaan syaitan tak sujud kepada Nabi Adam AS, yang menjadi sebab kenapa Adam kenapa syaitan dikeluarkan daripada syurga, kerana tak sujud kepada Nabi Adam AS. Hal tu pun tidak disebutkan oleh mereka. Bahkan begitu mereka jaga sekali. Tu antara dua. Ketiga, bila disebutkan tentang Nabi Adam AS, hal ni paling bahaya sekali. Kita baca riwayat Bible, akan ada situ unsur-unsur Allah Ta'ala ni menipu. Unsur-unsur bahawa Allah Ta'ala ni nipu Nabi Adam AS, secara jelas menipu. Kalau kita buka Book of Genesis pada bab ketiga, pada ayat ketiga, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Adam, bila nak makan buah tu, bila Allah Ta'ala masuk Nabi Adam dengan isteri dalam syurga, Allah Ta'ala pesan, ni mengikut riwayat mereka lah. Saya tak baca lah bahasa Inggeris, saya bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris jadi bunyi lain pula. Kata apa? Allah Ta'ala kata, mu jangan makan buah, mu jangan makan, mu jangan sentuh pun buah. Kalau mu makan, mu mati, you die. Kalau mu makan, mu mati. Disebutkan Allah Ta'ala berfirman lagu tu. Kalau kita tengok sekali imbas, sebab tak ada gapo. Sebenarnya situ tu ada unsur-unsur dia nak menyatakan Allah Ta'ala nipu. Sebab apa? Nabi Adam makan selepas tu buah kan? Nabi Adam makan, apa ni, Siti Hawa makan, mati ke tak? Tak mati pun. Tapi kalau kita tengok kepada penyelidikan yang mereka buat, seolah-olah seorang muak ni diuguan ke dia. Gila situ ada tu, pada tak ada, nipu dia tu. Seolah-olah Allah Ta'ala ni gitu sifat dia. Bila berlaku benda tu, tiba-tiba tak terjadi. Sedangkan Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada gapo dia kata tipu. Segala janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan terjadi. Sebab tu Quran tak ada sebut bab ni. Quran tak ada sebut bab kalau mau makan ni macam mana. Quran sebut wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau mau hampiri pokok ni, kamu akan jadi orang zalim. Memang betul. Gapo yang Allah Ta'ala sebut tu memang betul. Dah betul terjadi. Nabi Adam telah menzalimi diri sendiri kerana dia memakai atau kerana dia menghampiri buah tadi atau pokok tadi. Berbeza dengan penyelewengan yang dibuat oleh ahli kitab. Secara tak langsung mereka menampakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berdusta. Allah Ta'ala telah menipu kepada Nabi Adam AS. Tu kisah berkenaan Nabi Adam AS. Kalau kita tengok, saya tak saya sebut kisah semua kisah para Nabi. Kita hanya nak tengok beberapa kisah saja tentang Nabi Yaqub AS. Kenapa Nabi Yaqub dinamakan sebagai Israel? Kita tahu kan Nabi Yaqub dinamakan sebagai Israel. Keturunan Nabi Yaqub dinamakan sebagai Bani Israel. Kenapa Nabi Yaqub dinamakan sebagai Israel? Kalau kita baca dalam Bible, sebab Nabi Yaqub pernah gocoh dengan Allah Ta'ala. Dalam Bible dia sebut pernah bergusti dengan Allah Ta'ala. Ada bab ni. Gusti ni WWE tak? Ni WWG, Wrestling with God. Bab dia buat dalam ni. Wrestling, apa kita terjemah? Gocoh. Bab berkenaan gocoh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Bible ni disebutkan secara jelas. Apa ni? Berkenaan bab tersebut, berkenaan perkara tersebut. Disebutkan dalam Book of Genesis pada bab ke-32.
pada bab ke-32, pada ayat ke-22 hingga ayat ke-28. Disebut tentang kisah suatu hari Nabi Yaqub AS ni dia pergi bersama dengan isteri dia, bersama dengan hamba dia, bersama dengan anak dia, pergi ke satu tempat nak bertemu dengan keluarga dia. Tiba-tiba dia berhenti di satu tempat, dia bermalam situ. Tiba-tiba bila Nabi Yaqub AS bermalam, ada seorang lelaki ni mari temu dengan dia, gocoh dengan dia. Sampai pagi gocoh. Bila gocoh sampai pagi, akhir sekali benar Nabi Yaqub kalau kahwin ni. Lalu sekali dia tak boleh nak buat apa dah, tak boleh nak benar dah. Dia pun tepuk di bahagian pohon Nabi Daud AS, Nabi Yaqub AS. Bila tepuk, Nabi Daud jadi kecoh, tak boleh nak jalan. Lalu berhentilah, tamatlah perbalahan. Sebab itulah ahli kitab golongan Yahudi, dia tak boleh makan. Ada bahagian pohon ni tak boleh makan. Sebab apa? Sebab menghormati kepada kisah tersebut. Lalu dia tanya Nabi Yaqub, "Mu nama apa?" Nabi Yaqub kata, "Aku nama Yaqub." Dia kata, "Selepas hari ni mu tak boleh dia dipanggil Yaqub. Mu kena panggil Israel. Sebab apa? Sebab mu telah mengalahkan Allah, mu telah mengalahkan manusia. Mu berlawan dengan Allah, mu berlawan dengan manusia, mu menang. Sebab tu mu kena namakan mu sebagai Israel." Kalau kita baca edisi terjemahan Inggeris Bible, mungkin kita tak apa-apa nampak. Kalau bahasa Arab, ada terjemahan yang dia keluar oleh Markas Bible. Dia terjemah, saya baca, "La yud'a ismuka Yaqub ba'da al-an." Namamu tak akan dipanggil dah sebagai Yaqub selepas ni. Bal Israel. Sebaliknya namamu akan dipanggil sebagai Israel. Kenapa? Li'annaka ghalabta Allah. Kerana kamu telah mengalahkan Allah. Wan nasa, kamu telah mengalahkan orang ramai, orang lain. Sebab mu ni bisa Allah Taala kalah orang lain pun kalah. Wa ghalabta, mu menang. Kalau bertepuk, kalau mu bergusti dengan Allah, mu bergusti dengan orang lain, mu menang. Sebab tu namamu Israel. Tak ke syirik, bukan takat syirik, setengah kata gampang. Tuhan kalah lawan Nabi Yaqub AS. Terlalu jauh dia bawa. Kalau kita baca, tapi hak terjemah bahasa Arab tu, kalau kita baca bawah nata kaki tu dia letak Yaqub sini bukan bermaksud apa, lawan Allah, lawan bersama Allah. Bersama tu maksud dia tidak lawan waktu, tapi Nabi Yaqub AS selalu bersama Allah berjihad. Waktu tu dia pergi ke masuk dalam tu. Sedangkan kalau kita tengok cerita tadi tu, tidak lagu tu. Cerita tadi jelas menunjukkan bahawa Nabi Yaqub tu berlawan dengan Tuhan. Jadi ada beberapa perkara. Pertama, dia menjising ke Allah, jadi sebagai seorang manusia pula. Yang kedua, nampak lekeh sangat Allah Ta'ala ni, dia buat jadi manusia. Lawan Nabi Yaqub, boleh kalah Nabi Yaqub. Tuhan boleh kalah. Ini satu perkara yang sangat-sangat besar, penyelewengan yang mereka buat terhadap kisah para Nabi. Antaranya lagi, bila dia cerita tentang Nabi Yaqub AS, antara yang mereka bawa ke, antara yang mereka ceritakan, Nabi Yaqub AS, kita tahu tentang cerita Nabi Yusuf AS. Nabi Yaqub AS, bila Nabi Yusuf AS dikatakan telah dimakan oleh binatang, dibawa baju Nabi Yusuf AS kepada ayah dia, kepada Nabi Yaqub AS. Bila dia bawa baju, anak dia kata kepada Nabi Yusuf, anak-anak dia kata kepada Nabi Yaqub AS bahawa Nabi Yusuf telah dimakan oleh binatang. Nabi Yusuf tak percaya. Tu dari Quran. Allah Ta'ala sebut, "Waja'u abahum isya'i yabkun." Mereka ni, abang-abang Nabi Yusuf AS, lepas mereka buat Nabi Yusuf ke dalam telaga, lepas mereka ambil baju Nabi Yusuf, mereka lumahkan dengan darah, mereka pergi bertemu dengan ayah mereka waktu malam, dan kadang sedang menangis. Qalu ya abana, mereka kata, "Ya abana, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf." Kami bermain, kami berlomba, tiba-tiba kami tinggal Yusuf. "Inda mata'ina," duduk tempat barang-barang kami, "fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'min lana wa ma anta bimu'min lana." Nabi Yusuf pun dimakan oleh serigala,
tapi kami tahu mu tak percaya. Walau kunna sadiqin, walaupun kami telah kecil benar. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, mereka bawa kepada Nabi Yaqub alaihissalam baju yang mengandungi yang ada darah yang dusta. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yaqub alaihissalam kata, semua yang membuat ni adalah tipu daya kamu. Benda yang kamu pandai benda tu sebagai baik, kamu sendiri yang buat. Nabi Yaqub tak percaya. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat Bible, Nabi Yaqub pula ayat Nabi Yusuf mati. Bila dia bawa baju tu kepada dia, Nabi Yaqub tengok baju, Nabi Yaqub kata, ni baju anak aku ni. Dia telah dimakan oleh binatang buah. Binatang buah telah terkai dia. Telah mati Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bila anak dia baju tadi, dia pun koyak baju tadi, jumpa Nabi Yusuf alaihissalam, dia pun buat tali pinggir. Dia berkabung untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu ada anak dia tegur dia, bobolah sedihnya dengan kematian Yusuf. Nabi Yaqub alaihissalam kata, aku tidak akan berhenti daripada berkabung sehinggalah aku bertemu Yusuf di tempat orang mati. Maksud dia, mati sekali Yusuf lah, masuk dalam kubur lah. Tempat orang mati dalam kubur. Setelah aku mati, barulah aku akan berhenti. Bermaksud dia percaya dengan kematian Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Quran sebut Nabi Yaqub alaihissalam tak percaya pun dengan anak-anak dia yang menceritakan kepada dia. Sebab apa Nabi Yaqub alaihissalam tak percaya? Sebab Nabi Yusuf cerita dah kepada dia sebelum Nabi Yusuf dibuat ke dalam telaga. Nabi Yusuf alaihissalam kata dia tengok sebelah apa ni? Kaukab sujud kepada dia. Wal qamar wasyamsa wal qamar, dia tengok matahari, dia tengok bulan, sujud kepada dia. Nabi Yaqub percaya cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dia tahu tu petanda Nabi Yusuf alaihissalam akan jadi nabi. Tu petanda Nabi Yusuf akan besar, dia akan jadi nabi, dia akan jadi orang istimewa. Tiba-tiba mati. Tak kira tipu mimpi Nabi Yusuf tadi. Sedangkan dia nabi. Nabi Yaqub ni nabi. Bila Nabi wahyu mai kepada dia melalui mimpi, dia tahu hak mai kepada Yusuf tu juga adalah wahyu daripada Allah. Jadi tak mungkin Nabi Yaqub alaihissalam ni akan percaya bahawa Nabi Yusuf meninggal dunia. Sebab tu sampai kesuntuh dia tak percaya anak dia, mengatakan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia. Sebab itulah selepas tu dia suruh anak-anak dia pergi ke Mesir. Dia suruh anak dia pergi ke Mesir. Dia tak ayat kepada anak dia bapa pergi ke Mesir. Dia agak-agak supaya bertemu lah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita tengok riwayat Bible, Nabi Yaqub alaihissalam ni pula lebih-lebih anak dia tak ada kata apa lagi. Dia tengok baju tu, dia pula kata anak dia mati. Oh, ni sangat-sangat menyeleweng daripada cerita ni sebenarnya. Yang ketiga, cerita tentang Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam cerita tentang, di Quran sebut cerita tentang dia tengok mimpi tadi. Tengok sebelah kaukab, terjemah apa? Planet tu. Sebelah planet sujud kepada dia. Matahari pun sujud, bulan pun sujud kepada dia. Jadi bila cerita kepada Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub kata jangan cerita kepada abang-abangmu. Sebab boleh jadi syaitan ni boleh hasut dia. Syaitan ni boleh buat macam-macam hingga dia hingga mereka deki kepada kamu. Allah Ta'ala sebut, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba, ya wahai ayah, saya telah tengok mimpi sebelah kaukab telah sujud. Wasyamsu wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya, Nabi Yaqub pesan kepada anak dia, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Jangan kamu cerita mimpi kamu tu kepada abang-abang kamu, fayakidu laka kaida. Sebab boleh jadi mereka akan buat satu perkara tipu daya terhadap kamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Kalau syaitan ni sangat-sangat memusuhi manusia, musuh manusia yang nyata. Tu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala betapa Nabi Yaqub alaihissalam menasihati Nabi Yusuf alaihissalam. Sifat seorang ayah, dia menasihati anak dia untuk perkara terbaik untuk anak dia. Sebab dia tahu kalau Nabi Yusuf cerita ni boleh membawa mudarat kepada Yusuf. Jadi pesan kepada Nabi Yusuf jangan cerita. Riwayat Bible macam mana? Disebut Nabi Yusuf cerita kepada abang dia, kepada ayah dia. Dia cerita termasuk ayah dia ada, abang dia ada. Lepas Nabi Yusuf cerita tu, Nabi aku teking dia. Mimpi kamu tokil aku, tokil lah makmu, tokil lah abangmu, nak sujud kamu. Nabi aku pula pertikaikan kepada dia.
Nabi Yaqub pula marah kepada dia. Sangat-sangat kita tak nampak bagaimana sikap seorang ayah. Bagaimana sikap seorang ayah bila berhadapan dengan anak dia. Berbeza dengan riwayat Quran. Quran sebut dengan cara yang molek. Bagaimana interaksi Nabi Yaqub AS dengan Nabi Yusuf. Berbeza dengan riwayat yang disebutkan oleh ahli kitab. Tu antara cerita yang disebutkan tentang Nabi Yaqub AS. Juga lagi bukti bahawa Nabi Yusuf AS ni dia tak cerita pun kepada orang lain, hanya kepada ayah dia je dia cerita. Bukti dia, bila semua ahli keluarga dia, ayah dia, adik-beradik dia pergi ke Mesir, suatu dia jadi menteri kewangan. Bila saudara-saudara dia, ayah dia, mak dia tengok bahawa dia telah berjaya, mereka pun sujud kepada Nabi Yusuf AS. Bila dia sujud, apa dia Nabi Yusuf kata? Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf letak ke ayah dia, mak dia tu di tempat singgasana dia, wa kharru lahu sujada, dan mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf. Wa qala ya amati hadha ta'wil ru'yaya min qabl. Wahai ayahku, inilah takwil mimpi aku sebelum ni. Kalaulah dia cerita kepada abang dia juga, dia cerita kepada adik-beradik dia juga, dia akan ayat waqala ya abati wa ikhwati wa ummi. Tapi tak, situ Allah Ta'ala hanya sebut waqala ya abati. Nabi Yusuf kata wahai ayahku, ayah dia disebut situ. Ini membuktikan bahawa Nabi Yusuf AS tidak cerita pun kepada adik-beradik dia yang lain. Berbeza dengan penyelidikan yang dibuat oleh ahli kitab terhadap Nabi Yusuf AS dalam cerita tadi. Seterusnya, kisah berkenaan Nabi Harun AS. Antaranya, kalau kita tanyalah Nabi Musa AS bila dia pergi 40 hari naik Bukit Tur Sina, dia tinggalkan Bani Israel kepada Nabi Harun AS. Lalu dia buat patung berhala. Dia buat patung anak lembu. Siapa yang buat patung lembu tadi? Siapa yang buat patung anak lembu tadi? Samiri. Harun orang buat. Dalam Bible kata Harun orang buat. Jelas kalau kita baca, tak ada sebut buat Samiri. Antaranya dia sebut dalam Exodus ni dia bab kedua selepas Genesis tadi. Exodus ni dia cerita berkenaan tentang Nabi Musa dan peristiwa untuk keluar daripada bumi Mesir. Antaranya dia cerita pada bab ke-32. Bab ke-32 pada ayat 1 hingga ayat 6. Antara dia sebut situ ayat 1 hingga ayat 6 bab ke-32. Dia cerita tentang Nabi Musa AS naik ke Bukit Tur Sina tu. Dan Harun, ayat kedua, Harun kata kepada Bani Israel, buat semua anti-anti mah yang ada bersama kamu. Dia suruh wanita-wanita Bani Israel ni buat anti-anti mah. Apa ni kita panggil ni? Subeh mah. Buat subeh mah kamu, dan buat juga subeh mah anak-anak perempuan kamu. Buat mai kepada aku. Dan ayat ketiga, ayat ketiga menyebutkan mereka semua buat bagi subeh mah tadi yang dimiliki oleh dia, yang dimiliki oleh anak-anak mereka, diberikan kepada Nabi Harun AS. Ayat keempat disebut Nabi Harun mengambil dengan tangan dia, dan Nabi Harun ukir. Dia buatlah, dia ukir jadi anak lembu, jadi patung anak lembu. Ayat keempat juga Nabi Harun kata, bila lepas jadi anak lembu tadi, Nabi Harun kata, this is your God. Inilah Tuhan kamu, oh Israel, wahai Bani Israel. Inilah Tuhan yang telah mengeluarkan kamu daripada bumi Mesir. Inilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu daripada bumi Mesir. Harun pula jadi jahat situ. Harun pula jadi Samiri situ. Ini bahaya. Penyelidikan yang dibuat oleh ahli kitab. Siapa Nabi ni tugas dia paling mulia sekali. Tugas dia apa dia? Ajar manusia tauhid, jauhkan manusia daripada syirik. Ini bukan setakat dia buat syirik, dia pun ajar kepada syirik. Mereka tulis ni rasa tak ada bersalah rasa, seolah tak ada rasa bersalah rasa. Tuduh Nabi Harun AS melakukan syirik. Ini satu fitnah sangat-sangat besar. Sedangkan kalau kita tengok dari Quran,
Jelas. Sebab tu Quran mari ni dia membersihkan nama semua para nabi. Nama-nama nabi telah diburukan oleh Bani Israel. Quran bersihkan nama-nama mereka. Allah Ta'ala sebut cerita tentang Nabi Harun alaihissalam. Bila mereka sebuah patung tadi yang dibuat oleh Samiri, walaqad qala lahum Harun. Allah Ta'ala kata, Harun telah kata kepada mereka, min qabl, sebelum Harun telah kata kepada mereka, ya qaumi innama futintum bih, wahai kaum aku, kamu telah diuji dengan patung tadi. Wa inna rabbakumur rahman, Tuhanmu hanyalah Allah ya Rahman. Fattabi'uni wa ati'u amri, kamu ikutlah aku dan kamu taatlah kepada perintahku. Nabi Harun kata, Allah Ta'ala ya Ar-Rahman, Allah Ta'ala dia adalah Ar-Rahman. Nabi Harun kata, ikut sebagaimana yang diajarkan. Mari riwayat ahli kitab, mereka sebut Nabi Harun ajak perempuan ini kepada penyembahan berhala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain dalam surah dalam surah Taha, pada ayat lain Allah Ta'ala sebut tentang Samiri. Qala fa khatbukum ya Samiri. Nabi Musa kata, Nabi Musa tanya, buat kamu Samiri, buat benda-benda lagu ni. Hinggalah Nabi Musa halau Samiri. Dalam ayat panjang dalam surah Taha ayat 95 hingga 97, Nabi Musa halau Samiri daripada Bani Israel hingga dia hidup tersisih. La misas, tidak ada orang pun boleh sentuh dia, tak ada orang yang boleh bertemu dengan dia kerana perbuatan dia tadi. Mari riwayat ahli kitab tak ada sebut Samiri. Hak dia sebut, hak dia salahkan Nabi Harun alaihissalam. Kita tak pelik kenapa begitu jahat, begitu biadab mereka dengan para nabi. Bunuh nabi pun mereka sanggup. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq, bighairil haqq. Mereka sanggup bunuh para nabi tanpa ada sebab yang benar. Kalau nak biadab terhadap para nabi, itu satu perkara biasa. Sebab itulah mereka ni, soalan mereka rasa tak ada hormat kepada para nabi. Kenapa kita tengok orang barat ni tak, walaupun dia tu Kristian, dia menyanyi main dengan Nabi Isa. Kalau dia kata Tuhan, dia menyanyi. Sebab apa? Sebab dia baca kisah-kisah para nabi ni. Seorang nabi semua manusia biasa je. Nabi semua sama semua. Nabi ni tak ada kemuliaan pun bagi mereka, hingga tidak ada rasa hormat mereka terhadap para nabi. Tu kisah antara kisah seterusnya. Ni kisah ni tidak disebutkan dalam Bible. Kenapa mereka tak sebut? Kita tahu kisah Nabi Hud, kita tahu kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Hud dan kisah Nabi Saleh. Dua nabi ni dan kaum mereka tidak disebutkan dalam Bible. Kenapa tidak disebutkan dalam Bible? Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala kata, yuqalu inna hataini ummataini la ya'rifu khabarahuma ahlul kitab wa laysa lahum dhikru fi kitabihim at-Taurah. Dua kaum ni tidak diketahui cerita mereka melalui ahli kitab, dan mereka juga tak ada sebut tentang dua kisah nabi ni dalam Taurat. Kenapa mereka tak sebut dalam Taurat? Kita boleh kata, boleh jadi nabi mereka tak cerita kepada mereka. Quran ada yang dah. Quran yang dah. Musa telah cerita kepada mereka tentang dua kaum tadi, tentang kaum Nabi Saleh, tentang kaum Nabi Ad, tentang kaum Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ibrahim pada ayat ke-8 dan ayat ke-9, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Musa kata, kalaulah mu dan semua orang di atas muka bumi ni kufur kepada Allah, fa inna Allah al-ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala tetap maha kaya, Allah Ta'ala tetap maha terpuji. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, tidakkah telah mari kepada kamu cerita sebelum kamu, cerita umat-umat sebelum kamu, cerita kaum sebelum kamu. Kaum Nuh, cerita tentang kaum Nuh. Wa Adin, sebut tentang Ad. Nabi Musa kata, mari dah cerita tentang Nabi Nuh, mari dah cerita Nabi Ad, cerita tentang kaum Ad. Wa Thamud, Ad ni kaum Nabi Hud, Thamud kaum Nabi Saleh. Nabi Musa telah sebut dah kepada mereka cerita ni, dan Allah Ta'ala sebut cerita ni bahawa Musa telah sebut kepada mereka. Walladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum selepas mereka. Wahum wala
La ya'lamuhum illallah. Allah Ta'ala sebut tidak ada yang tahu cerita mereka kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa mereka tak sebut dalam Bible mereka dan Taurat mereka? Sedangkan dua Nabi ni sangat besar iktibar kita boleh ambil daripada cerita mereka. Dan Nabi Musa telah cerita juga kepada mereka. Ibn Kathir sebut dah. Tetapi kawan ni antara Ibn Kathir kata lamma kana hatani al-ummatani min al-arab. Oleh kerana dua bahasa ni bahasa Arab. Panjang kalau kita cerita tentang Arab ni adalah antara bahasa Arab terawal dua ni. Oleh kerana mereka ni puak Arab la yatbitu khabaruha. Maka sebab tu lah Bani Israel, batul ahli kitab ni tak cara mana cerita tentang mereka. Jayida walaktanu bihadhi, dan mereka tak cara pun untuk nak ingat, untuk nak hafal cerita mereka. Wa in kana khabaruhuma kana masyhura fi zaman Musa. Sekalipun cerita tentang mereka sudah masyhur pada zaman Nabi Musa AS. Dalam Bible ni benda hak Quran tersebut pun disebut. Kapal Nabi Nuh tu terperinci dia sebut. Guna kayu gapo, guna paku, tidak berapa tingkat. Benda remeh-remeh. Tiba-tiba benda besar ni tak sebut. Puncak utama sebab popot ni dia bahasa Arab. Dia tak suka bahasa Arab. Sebab daripada Nabi Muhammad ni mari daripada orang Arab, jadi tak payah sebutlah cerita mereka. Sebut pun buat jadi hebat je Nabi Hud. Buat orang yang buat hebat je Nabi Saleh. Baik kita tak payah sebut. Itu antara yang mereka buat. Dan benda ni sebenarnya dia telah membuatkan, saya tak tahulah dia ni Islam ke tidak Islam. Abdullah Abdul Fani, saya ada terbaca antara dia ni artikel dia ni dimasukkan dalam satu web islamiyah.com, web Arab islamiyah.com. Islamiyah.com ni web yang dibuat terawal oleh orientalis ke atau dibuat oleh liberal ke, banyak benda-benda mengarut dalam itu. Antaranya dia buat artikel Abdullah Abdul Fani ni 190 muka surat. Situ cerita tentang persoalan dia, halil Quran maksum, Quran ni maksum ke? Tajuk dia. Atau cerita dia bawa bukti Quran ni tak betul, bukti Quran ni salah, Quran ni tipu. Sebab ada kisah Hud dari Quran. Sebab apa dari Quran ada kisah Hud, sedangkan dari Taurat tak ada. Bagi dia orang tak sebut dari Taurat tapi sebut dari Quran, bermaksud Quran tu mengaku. Sebab kalaulah benda tu betul-betul ada bagi dia, benda besar tu cerita Hud tu, tapi kenapa Taurat tak sebut? Kenapa Quran tak sebut? Ni bermaksud Quran salah. Gitu pula panggilnya. Tapi telah dijawab oleh para ulama kita. Antara satu buku ensiklopedia yang baik, kalau boleh baca bahasa Arab, ensiklopedia Bayanul Islam liraddi ala syubhati haulil Islam. Bayanul Islam ni ditulis oleh 150 orang ulama-ulama dunia. Dia memperjelaskan tentang syubhat-syubhat, tentang kekeliruan yang ditimbulkan oleh tak kira lah, ditimbulkan oleh orang tadi ke, ditimbulkan oleh Islam sendiri ke, terhadap agama Islam, terhadap agama Islam, terhadap Nabi, terhadap ajaran Islam. Ditulis sangat baik. Kalau kita boleh baca apa-apa syubhat, kita boleh rujuk sebagaimana cara para ulama menjawab. Saya tak tahulah berapa puluh jilid dia punya kitab tersebut. Sangat baik. Antara dia jawab ni, terus mati tak ada dalam Taurat tu kan, kita kata Quran ada tu kan, jadi salah. Boleh jadi Taurat telah salah, seperti mana disebutkan oleh para ulama tadi, seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Imam Ibn Kathir. Kenapa tak dimasukkan nama Nabi Hud, kenapa tak dimasukkan nama Nabi Saleh dan kitab mereka dalam Taurat? Puncanya sebab dua orang tadi tu adalah, dua orang Nabi tadi tu adalah golongan bahasa Arab. Tu je, benda remeh, menyebabkan mereka sanggup tolak kebenaran, mereka sanggup sembunyikan kebenaran. Sedangkan makhluk benar-benar mengarut mereka sebut dalam kitab Bible, dalam Taurat mereka. Habis dah. Tak lagi. Sikit lagi. Sikit lagi kita pergi lagi. Antaranya lagi Nabi Sulaiman AS. Yahudi ahli kitab dia bukan setakat Nabi hak mereka tak suka je kena. Boleh kata semua Nabi kena.
Tanduk boleh kata tanduk Nabi yang tidak terlepas daripada kebiadaban mereka. Jadi kalau mereka biadab terhadap Nabi kita, itu perkara biasa. Sebab Nabi kita tidak anggap sebagai Nabi oleh mereka. Orang-orang yang mereka anggap Nabi sendiri pun begitu biadab sikap mereka. Atau kita boleh tengok Nabi Sulaiman AS. Cerita ni disebutkan dalam Talmud. Tidak ada dalam ini. Disebutkan dalam Talmud. Allah Ta'ala sebut apa ni? Tentang kisah Nabi Sulaiman AS. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma ana. Satu hari Nabi Sulaiman mari masuk ke dalam istana dia, dalam rumah dia, tengok atas kursi singgasana dia duduk tu ada satu jasad tubuh. Ada tubuh pada orang situ. Thumma ana. Bila Nabi Sulaiman tengok, dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkas je ayat tadi. Ulama-ulama kita bila nak tafsir, macam mana kita nak faham ayat tadi? Mereka punya ambil sumber-sumber Israel. Antaranya Al-Imam Suyuti dia sebut dalam Ad-Durrul Mansur, dan dikatakan sebagai sahih oleh sebagai ulama. Cerita ni kepada Nabi Sulaiman AS dia secicing. Bapa Nabi Sulaiman hebat sangat. Dia boleh arahkan jin, dia boleh arahkan angin sebab cicing tu. Dan dia ada isteri. Isteri dia ni kafir. Isteri dia ni Nabi Sulaiman pernah pergi satu negeri, yang mana negeri tersebut negeri kafir. Lalu raja tu ada anak tina suami. Nabi Sulaiman pun nikah dengan anak tina dia tadi. Jadi lepas dia nikah, dia duduk jauh dengan ayah dia. Dia minta dengan Nabi Sulaiman, buat kat patung ayah. Ayah dia mati tu, buat patung ayah. Nabi Sulaiman kata, tak apalah, sujing buat. Tepat apa pergi sujud. Orang kafir pergi sujud kepada patung berhala tadi. Nabi Sulaiman redha terhadap kekufuran tadi. Suatu hari, oleh kerana sikap Nabi Sulaiman itulah Allah Ta'ala uji dia. Uji cara macam mana? Suatu hari, cicing ni dia masuk ke dalam tandas, dia bagi kepada isteri dia pergi. Isteri dia pun pergi, dia masuk tandas. Setelah ni mari, dia menyerupai Nabi Sulaiman. Bila menyerupai Nabi Sulaiman, dia gini cicing tu dengan isteri Nabi Sulaiman. Dia pun pakai. Bila pakai, duduk atas kursi dia. Nabi Sulaiman pun tubik. Minta isteri dia. Peliklah isteri dia. Tak boleh ambil dah. Dia pun pergi tempat kursi dia. Tak boleh nak buat gapo dia. Sebab apa? Kuasa dia semua duduk cicing tadi tu. Bila tak boleh buat gapo, orang lain semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Pergi kat orang ni kata aku sebenarnya. Orang tak percaya. Tu sebenarnya. Kalau atas kursi tu betul. Lalu menyebabkan Nabi Sulaiman terpaksa lari. Dia pun lari bila tepi patah. Bila tepi patah, Nabi Sulaiman tolong orang ikat-ikat. Tolong orang nelayan. Nelayan balik kat dia pun tolong jala kau, tolong ikat kapal dia kau. Gitulah kehidupan Nabi Sulaiman. Hingga satu masa orang ni merasa pelik dengan Nabi Sulaiman palsu tadi. Orang merasa pelik. Lalu kita tanya kepada isteri Nabi Sulaiman, betul kau tak Nabi Sulaiman ni ada ke tak merasa benda pelik hak dia buat ni? Hak tak buat sebelum ni. Isteri Nabi Sulaiman kata, ada. Sebelum ni dia tak pernah menyetubui isteri-isteri dia ketika hidup. Tapi lah ni dia setubuh ketika hidup. Ni cerita ni ada dalam kitab-kitab tafsir kita. Dia setubuh ketika hidup. Jadi orang pun mula rasa ragu lah. Berasa tu tak betul dah. Berasa hak ni bukan apa ni? Bukan Nabi Sulaiman yang betul. Lalu dia nak ambil tindakan terhadap jin tadi, terhadap setan tadi. Tak boleh sebab cicing itu. Semua kuasa duduk di cicing tadi. Lalu bila semua orang ni sudah tak percaya dah kepada jin tadi pun ambil cicing tadi, dia pun lempar ke dalam laut. Lepas dalam laut, ikan pun makan. Ikan tu pun diigat oleh nelayan tadi. Bila nelayan tak diigat, nelayan tadi oleh kerana Nabi Sulaiman tu dia, kata hari dia akan bagi seekor ikan kepada Nabi Sulaiman. Dia pun bagi ikan tadi kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun makan. Tiba-tiba beluhu ikan, ada cicing dia. Dia pun bakar. Dia pergi ke istana dia. Dia memerintah seperti mana biasa. Nabi Sulaiman menemui jasad tadi tu, dia kata menemui jin yang berada di atas kursi dia. Maksud jin tadi ambil cicing dia tadi. Tu dia tafsirkan ayat tadi. Tu ada disebut dalam Talmud mengikut sebagai para ulama. Sangat berat cerita tadi tu. Pertama, jin menyetubui isteri-isteri Nabi Sulaiman.
Ini satu penghinaan sangat-sangat besar terhadap seorang Nabi. Yang kedua, mustahil syaitan dia boleh menyerupai seorang Nabi. Dalam mimpi pun dia tak boleh. Nabi sebut tak, syaitan tak akan boleh menyerupai aku. Bukan setakat Nabi, semua Nabi syaitan tak boleh. Kalau dalam mimpi pun tak boleh, bagaimana di luar mimpi? Lagilah tak boleh. Kalau syaitan dia boleh menyerupai seorang Nabi, rosak syariat ni. Bila Nabi pergi musafir kan, dia pun mari ajak dia. Jadi kau jadi apa ni? Kau sebab tu Allah Taala jaga syaitan tak boleh menyerupai para nabi. Dan lagi khurafat Nabi Sulaiman boleh berkompromi dengan isteri dia, semua berhala ayah dia. Tak ada maruh gapo, dia pula gitu dia buat berhala tadi. Lagi cicing tadi pula. Semua kuasa Nabi Sulaiman tak ada kaitan dengan cicing. Tapi pandai ada pula jual cicing. Cicing Nabi Sulaiman pula. Ambil berkat daripada cerita ni. Benda macam-macam boleh berlaku. Hak ni bahaya kalau kita tidak berhati-hati terhadap riwayat. Dan hak cerita tadi tu dimasukkan dalam kitab-kitab tafsir dan dinilai sebagai molek oleh sebagai ulama. Hak tu bahaya. Kalau sekali ni sedap juga dengan cerita tu, tapi kalau kita perici kan, sangat-sangat bahaya. Dan sumber dia tidak mari daripada sumber yang sahih. Itu antara perkara-perkara yang sempat kita sebut. Banyak lagi kalau kita nak sebut, cuma tak ada lah kalau kita sebut semua. Itu antara perkara-perkara yang berlaku. Kita perlu berhati-hati terhadap penyelewengan yang dibuat oleh ahli-ahli kitab terhadap kisah-kisah para nabi. Kerana kisah para nabi dia mengajarkan kepada kita banyak hikmah. Dia ajarkan kepada kita tauhid. Dia ajarkan kepada kita bagaimana kita berusaha dengan kehidupan. Kalaulah kita select sikit je, ambil pada semua-semua yang tak betul, yang ada sikit je unsur-unsur yang tak betul, habis boleh jadi rosak. Seperti mana telah kita tengok tadi, perkara-perkara yang berlaku. Antara contoh-contoh yang sempat kita beri untuk malam ni. Tapi setakat tu dulu lah untuk malam ni. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.